أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf, yaitu merujuk ayat yang ke-21, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Yusuf ayat 21. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi, yang mana pada permulaan ayat ini saya sudah bahaskan di dalam kuliah yang lalu, dan insya-Allah kita menyambung ayat yang keseterusnya. Tetapi secara sepintas lalu, permulaan ayat ini menceritakan tentang kisah seorang lelaki daripada Mesir yang telah membeli Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mana dikatakan lelaki tersebut bernama Kitfir, ataupun ada riwayat yang menyebut Kutfir. Bahkan ada juga pandangan lelaki tersebut bernama Itfir bin Ruhai. Ada ulama yang mengatakan Itfir bin Ruwaihab, yang mana berkedudukan sebagai wazir, iaitu Menteri Perbendaharaan Negara Mesir pada ketika itu. Dan lelaki yang telah menjual Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepada pembesar Mesir tersebut ialah Malik bin Du'ar, ataupun nama penuh dia Malik bin Du'ar
bin Buaid bin Unuqa bin Madian bin Ibrahim alaihi salam. Dan pada malam ini kita akan menyambung apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan oleh pembesar daripada negeri Mesir kepada ahli keluarganya, iaitu kepada isterinya dengan lafaz akrimi maswahu, iaitu berikanlah kepadanya tempat dan kedudukan yang baik. Yang dimaksudkan tempat dan kedudukan yang baik ialah dia meminta kepada ahli keluarganya supaya memberikan kepada Nabi Yusuf kedudukan yang baik, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, serta pakaian dan peralatan yang diperlukan oleh Nabi Allah Yusuf secara baik. Dengan kata lain, pembesar daripada Mesir tersebut melakukan perkara yang dikatakan sebagai belas dan ihsan terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan menumpahkan segala penuh kasih sayang dan rasa cinta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang telah diangkatnya sebagai seorang anak di sisinya. Baik, kalau kita melihat kalimah maswahu, maswahu dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kalimah sawabil makan. Sawabil makan bermaksud bermukim ataupun bertempat tinggal di sesuatu tempat ataupun kawasan, yang mana Nabi Allah Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an yanfa'ana aw nastakhidhahu walada. Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kami, ataupun kami mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, perkataan daripada mudah-mudahan ataupun semoga dia dapat memberikan manfaat kepada kami adalah semoga dengan menjadikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini sebagai salah seorang daripada ahli keluarga mereka, yang mana Nabi Allah Yusuf ini dapat membantu sebahagian daripada tugas-tugas harian mereka sekiranya dia mempunyai kemahiran dan kemampuan. Au nattakhidhahu walada, ataupun kita mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, dalam isu ini Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran telah menyebut dan menyatakan sekiranya ataupun seandainya ada orang yang mempertikaikan ataupun bertanyakan bagaimana mungkin lelaki tersebut menyebut hal demikian, sebab ayat menceritakan lelaki tersebut kata kita akan mengambilnya sebagai seorang anak. Tetapi kalau ada orang-orang yang mempertikaikan penjelasan tersebut, bagaimana mungkin pembesar tersebut nak jadikan Yusuf ini sebagai seorang anak, sedangkan Nabi Allah Yusuf selepas dia dibeli di pasar di negeri Mesir, maka dia menjadi budak ataupun hamba yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Dan menjadikan hamba ini sebagai seorang anak di kemudian hari adalah sesuatu hal yang bertentangan kalau ada orang kata macam tu. Jadi jawapannya ialah, sebelum Nabi Allah Yusuf ini diangkat ataupun diambil sebagai anak oleh pembesar Mesir tersebut, Nabi Allah Yusuf alaihi salam terlebih dahulu dimerdekakan oleh lelaki tersebut. Nak bagi mudah faham,
bila kita ni orang kaya, kita ada banyak duit, kita beli seorang hamba di pasar. Jadi automatik bila berlaku urusan jual beli, hamba tersebut, budak tersebut jadi milik kita. Tetapi untuk kita angkat dia sebagai seorang anak, maka terlebih dahulu hamba atau budak yang kita beli tadi, kita merdekakan dia. Dia dah jadi seorang manusia yang merdeka, kemudian barulah kita ambil, angkat dia sebagai seorang anak. Dan hal tersebut adalah merupakan suatu perkara yang biasa dalam kepelbagaian suku-suku yang ada pada waktu tu. Dia tak jadi satu keaiban, dia tak jadi satu masalah. Dan kalau kita melihat kepada sejarah awal Islam sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai seorang anak angkat yang asalnya adalah seorang hamba, iaitu sahabat besar Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid ni pada awalnya sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah, dia adalah hamba kepada Khadijah, Zaid ni. Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi supaya dia ni berkhidmat dan menolong Nabi. Tetapi di kemudian hari Nabi memerdekakan dia. Hak asalnya dia tu hamba, Nabi merdekakan dia, kemudian ambil dia sebagai anak angkat Nabi. Yang tu pun dah berlaku di awal Islam. Jadi terbatallah pertikaian yang mengatakan hal demikian terhadap isu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, berkaitan dengan pengangkatan sebagai anak angkat, ada satu pandangan daripada Abdullah ibnu Abbas. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsir beliau, sesungguhnya di waktu itu lelaki tersebut bersama isterinya masih belum lagi dikurniakan oleh Allah walaupun seorang anak. Hak kata pembesar hak beli dia tadi dengan bini dia, isteri dia tu, waktu beli Nabi Yusuf tu Allah tak bagi anak lagi walaupun seorang. Sebab itulah bila beli Nabi Yusuf, mereka angkat Yusuf jadi anak mereka. Dan ada juga pandangan yang kedua yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu daripada Muhammad bin Ishaq, yang mana Muhammad bin Ishaq mengatakan bahawa Kitfir, nama lelaki hak beli Nabi Yusuf tu, tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita ataupun isterinya dan tidak pernah memiliki anak. Kenyataan daripada Muhammad bin Ishaq ini ada disebutkan dalam tafsir yang lebih awal, iaitu tafsir Imam At-Tabari, kitabnya yang bernama Jami'ul Bayan. Baik, seterusnya ada juga pandangan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan ada 3 orang, yang mana 3 orang ini mempunyai firasat yang paling baik. Abdullah ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi, yang mana dia cukup terkenal dengan sahibun na'lah, gelaran dia, iaitu orang yang menjadi tukang bawa capal Nabi, selipar Nabi. Dan dia jugalah yang selalu mencari kayu sugi bagi pihak Nabi. Kalau kata Nabi kehabisan kayu sugi, dialah akan panjat pokok sugi, pi repih, pi ambil bagi kat Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dan dia juga adalah seorang sahabat yang berani. Dia antara yang paling awal menyatakan keislaman dia dan baca Al-Quran secara kuat-kuat depan pembesar-pembesar Quraisy dulu. Dia tak takut, dia tak tusuk-tusuk, dia tak sembunyi Islam dia, tapi dia baca kuat-kuat depan pembesar Quraisy. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Siapakah 3 orang yang dikatakan mempunyai firasat yang paling baik? Yang pertama, dia kata merujuk kepada pembesar daripada Mesir yang beli Nabi Allah Yusuf ni. Daripada perkataan dia tadilah
berkemungkinan dia dapat memberikan manfaat kepada kita ataupun kita mengambilnya sebagai seorang anak. Ini adalah merupakan firasat. Maksud firasat ni benda duduk di depan, kita tak tahu apa nak jadi kat depan, tapi daripada perkataan dia, bila dia tengok Yusuf ini, mungkin Yusuf ni boleh memberi ataupun mendatangkan manfaat dalam keluarga dia, dan nak angkat Yusuf ni jadi sebagai seorang anak. Sebab ada riwayat-riwayat dalam tafsir lain menyebut, sebelum dia beli Nabi Allah Yusuf ni, dia tanya Yusuf ni siapa. Orang hak jual tu kata Yusuf ni adalah seorang hamba yang dia beli daripada orang lain. Bila melihat kepada wajah dan rupa Yusuf, seolah-olah dia mempertikaikan, kalaulah rupa Yusuf ni macam ni, perwatakan dia macam ni, aku yakin dan percaya dia ni bukan seorang hamba. Tapi dia lebih daripada tu. Walaupun kamu kata dia hamba, nak jual ke aku sebagai hamba, tapi tengok muka Yusuf ni bukan keluarga orang hamba. Muka lagu ni, pattern lagu ni. Itu antara beberapa riwayat yang disebutkan. Yang kedua, yang paling baik firasat dia ialah anak perempuan Syuaib, yang mana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas menceritakan waktu Nabi Musa dahulu pernah melakukan kesilapan, dia pergi tertumbuk seorang lelaki bangsa Kipti secara tak sengaja. Akibat ataupun ekoran tertumbuk, sekali tumbuk mati terus kawan tu, Nabi Musa tumbuk. Jadi akibat peristiwa tu, Nabi Musa melarikan diri buat sementara waktu ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian tu, dia singgah di bawah sepohon-pohon, ada pokok di situ. Jadi di dekat kawasan tersebut ada sebuah telaga. Sampai satu masa tertentu, ramai orang datang, semua nak ambil air daripada punca telaga tadi. Tapi yang orang perempuan ni duduk jauh-jauh, tunggu orang lelaki settle dulu, orang lelaki ambil air dulu. Tujuan mereka ambil air ni untuk kegunaan sendiri dan bagi minum kepada haiwan-haiwan gembalaan mereka. Jadi Nabi Musa tanya kepada perempuan tersebut, pasal apa duduk jauh-jauh, tak pi masuk tempat ramai-ramai berebut air tu? Dia kata sebab lelaki ni tubuh besar-besar, gagah-gagah, habis depa dulu barulah kami ni pi ambil air. Tapi biasanya ambil air hak ujung-ujung ni dapat air yang tak berapa baik dah, air yang keruh, air yang tak elok, bercampur tanah dan selut. Jadi mengenangkan kasihan kepada wanita tadi, Nabi Musa pun pi dalam ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai ni tengok air besar tubuh, sedap tubuh ni, buka jalan bagi ruang dekat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ambil air tu untuk tolong bagi dulu, bagi awal dekat wanita yang sebelum ni sentiasa lewat tadi. Jadi bila kawan ni balik awal, bapak ni tanya, pasal apa hari ni balik awal? Selalu hari-hari memang balik lewat. Dia pun ceritalah lebih kurang ada seorang pemuda yang gagah perkasa apa semua ni, tolong kami. Kamu salah seorang pergi jemput dia, datang rumah kita nak ucap terima kasih. Jadi pilah. Jadi Nabi Musa suruh perempuan ni berjalan dahulu di depan, tunjuk jalan. Ni tempat orang kan, kita tak tahu. Di tengah jalan tu tiba-tiba mari angin sampai terselaklah sedikit kain wanita tersebut sehingga menampakkan betis dia. Jadi untuk jaga hal tersebut, menahan pandangan, Nabi Musa kata biar akulah duduk depan. Tapi kalau aku tersilap jalan, kamu tunjuk, ni bukan jalan, kok ni, aku duduk depan. Aku duduk belakang, takut jadi macam tadi. Jadi bila sampai di sana, dia cerita dekat bapak dia dalam ayat yang ke-26 tu. Surah Al-Qasas boleh tengok perkataan anak perempuan Syuaib tu. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang daripada anak perempuan Syuaib, wahai bapakku, ambillah dia sebagai seorang yang bekerja untuk kita. Sesungguhnya yang paling baik untuk mengambil seseorang yang bekerja untuk kita, al-qawiyul amin,
seorang yang kuat lagi terpercaya. Jadi itu adalah firasat perempuan Syuaib. Yang ketiga ialah firasat Saidina Abu Bakar, yang mana ketika hujung-hujung kehidupan Saidina Abu Bakar, dia telah melantik Saidina Umar sebagai pengganti beliau sekiranya beliau wafat. Jadi Abu Bakar ni khalifah pertama Islam, tapi dia mewasiatkan supaya kalaulah dia meninggal, yang jadi pengganti dia ialah Saidina Umar. Baik, di sini adanya pertentangan daripada hal tersebut dikemukakan oleh imam. Ada seorang imam pengarang kitab Ahkamul Quran, iaitu Imam Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi ni bukan Ibnu Arabi hak tasawuf tu, hak fususul hikam tu, ni Ibnu Arabi lain. Jadi dalam kitab dia Ahkamul Quran, dia mengatakan bagaimana boleh ulama-ulama mufassirin sepakat membawakan asar ini. Sebab asar ini adalah sesuatu yang bertentangan untuk dikatakan sebagai firasat, kerana dia mengatakan firasat ini adalah satu ilmu yang asing dan tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr. Tapi dia bangkang dua daripada tiga perkara tersebut. Hak dia betul-betul bersetuju sebagai firasat ialah yang nombor satu. Hak pembesar Mesir beli Nabi Yusuf, jadi dia tak tahu ni alah ke depan nak jadi apa. Tu baru betul-betul firasat. Tetapi kes nombor dua, hak kata anak perempuan Syuaib tu bagaimana nak dikatakan itu sebagai firasat, sebab dia telah melalui pengalaman yang tersendiri. Dia nak kata Nabi Musa ni kuat, bukannya firasat, sebab dia tengok sendiri Nabi Musa kuat lagu mana ambil ayat tu. Tu bukan firasat, memang tengok depan mata. Weh, kuat dia ni ambil ayat. Nak kata dia tu jujur dan terpercaya sebab dia lalui masa berjalan tadi. Bila terselak kain kawan ni, tak apalah saya duduk depan. Benda tu dah jadi dalam pengalaman dia. Hak kata firasat ni benda tu tak jadi dengan kita, kita sebut benda tu, tu baru firasat. Jadi dia bangkang hak nombor dua ni sebagai firasat, tetapi lebih kepada pengalaman yang telah dilalui. Ni kita tak boleh kata firasat. Begitu juga yang nombor tiga, bagaimana nak mengatakan Saidina Abu Bakar berfirasat terhadap kepimpinan Saidina Umar yang keseterusnya, kerana zaman hidup Saidina Abu Bakar dia sentiasa bersama dengan Saidina Umar. Dia boleh lihat sendiri kepimpinan Umar lagu mana, ilmu Umar lagu mana, kebolehan Umar lagu mana, kemahiran Umar lagu mana. Jadi sepanjang pengalaman dia lalui dengan benda-benda yang disebutkan tadi, barulah dia lantik Saidina Umar. Dia tengok dah, nak kata firasat lagu mana benda tu. Lalu hak firasat ni mari orang lain hak tak kenal. Aku tengok gaya dia ni boleh jadi, kita tak kenal lagi, aku nak lantik dia. Bolehlah nak kata firasat sebab kita tak pernah kenal dia, tak berkenalan dengan dia, tak tahu dia lagu mana. Tu adalah bangkangan daripada Imam Ibnu Arabi dalam kitab dia Ahkamul Quran. Dia juga ada hujah dan dalil yang logik untuk kita terima. Baik, berkenaan firasat ni sebenarnya bukan tiga orang ni saja. Banyak lagi kisah-kisah ulama-ulama ataupun orang-orang yang berfirasat. Cuma dibawa mengenai kes pendapat Ibnu Mas'ud ni, dia awak mari tiga ni. Contoh, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, juga seseorang yang mempunyai firasat dan pandangan yang tajam. Imam Syafi'i ni dia belajar ilmu banyak jenis, cuma dia terkenal dengan ilmu fiqh. Imam Syafi'i juga terkenal dalam bidang kedokteran, sehingga kan doktor-doktor pada zaman dia mengagumi kehebatan ilmu kedokteran Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ilmu perbintangan, ilmu nujum yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Pernah diriwayatkan, dikatakan bahawa Imam Syafi'i ini dia punya seorang sahabat, dia punya seorang kawan. Satu hari dia bertemu dengan sahabat dia, yang mana sahabat kawan dia ni, isteri kawan tu tengah mengandung. Jadi bila tengok isteri sahabat dia ni mengandung, firasat tajam Imam Syafi'i, dia kata kepada sahabat dia,
sesungguhnya 27 hari lagi daripada ni isteri kamu akan melahirkan seorang anak. Dia kata lagu tu. Dan bila anak ni lahir, di paha kiri anak tersebut akan terdapat satu tanda hitam. 27 hari lagi isteri kamu beranak, dan anak hak lahir tu di paha kiri dia akan ada satu tanda hitam. Tetapi yang menyedihkan, selepas bayi ni lahir 24 hari, dia akan meninggal dunia. 27 hari lagi nak beranak, 24 hari lepas tu meninggal. Tiba-tiba jadi betul-betul apa yang diprediksikan oleh Imam Syafi'i. 27 hari lepas tu beranak sungguh kawan tu, dan ada tanda hitam pada paha kiri anak dia. 24 hari meninggal sungguh. Selepas itulah Imam Syafi'i dia tak mau dah berfirasat pada orang, dan kemudian dia membakar kitab-kitab tentang hal tersebut. Dia bakar kitab-kitab tentang hal tersebut, takut jadi lagi. Bahaya benda ni jadi sungguh ni. Jadi sungguh. Dia hak jadi sungguh tu tak apa. Agak-agak lepas jadi sungguh tu orang tak mai dah jumpa kita. Hak tu bahayanya. Contohlah kita kata, Ustaz, anak saya ni ada ambil periksa UPSR tahun ni. Jadi saya berfirasat anak hang ni dapat 5A. Tiba-tiba 5A sungguh. Dia tak berhenti situ. Dia kata sukanya Ustaz habaq hari tu 5A sungguh. Dia tak berhenti. Lepas tu mari anak dia nak SPM, dia bawa pula agak-agak ni SPM lagu mana Ustaz? Tu mungkin kebetulan je. Lepas tu tak kena, kita pula yang letih. Kalau tanya Abang Hussein pula lagu mana ni? Saya tengok masa depan Abang Hussein ni kahwin seorang lagi. Bila kita kata kahwin seorang lagi tu, agak-agak dia berhenti setakat tu dah. Dia mari tanya senyap-senyap, agak-agak tahun bila, tarikh bila tu saya kahwin seorang lagi tu. Dia mari lagu tu pula. Tu contoh kan, dia tak berhenti lah. Lepas tu kita kata tarikh sekian-sekian, dia tak tanya pula agak-agak orang mana, siapa pula. Dia tak habis. Kalau betul bertepatan, kalau tak betul tu dia senang cerita awal lagi. Dulu pun salah, dia tak main dah. Okey. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِثِ. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di atas muka bumi, yakni di bumi Mesir. Baik, pada kalimah wa kadzalika, dan demikian pula, kaf tu, wa kadzalika, huruf kaf tu dia berada pada posisi nasab yang membawa makna sebelum ini kamilah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yakni sebelum ni saudara-saudara Yusuf telah melakukan agenda dan perancangan untuk bunuh Nabi Yusuf. Walaupun Allah telah memalingkan niat bunuh Yusuf itu dengan cara membuang Nabi Yusuf dalam sumur atau telaga. Tapi sebelum ni kami menyelamatkan Yusuf daripada saudara-saudaranya. Kami jugalah yang telah menyelamatkan Yusuf daripada sumur dan telaga tempat Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan kami jugalah yang memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Allah Yusuf. Dan kami jugalah yang telah memberikan rasa kasih sayang, belas dan ihsan di hati pembesar yang beli Yusuf tu, untuk menjadikan Yusuf dan mengangkat Yusuf sebagai anak mereka. Dan kali ini demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf, yang mana di kemudian hari Yusuf diangkat sebagai Menteri Perbendaharaan Mesir. Menteri Perbendaharaan. Kalau hari ni nak kata menteri apa tu? Menteri Kewangan ke Menteri Ekonomi, lebih kurang lah tu. Walaupun nama tu mungkin tak sama. Menjaga hal-hal yang bersifat perekonomian ataupun perbendaharaan satu-satu negara. Baik, seterusnya, walinu'allimahu min ta'wilil ahadis.
dan kami akan mengajarkannya min ta'wilil ahadis, daripada ilmu ta'wilil ahadis. Apa dia ta'wilil ahadis? Ulama-ulama menyebut sebagai ilmu takbir mimpi. Kami akan mengajarkan kepada Nabi Allah Yusuf ni ilmu takbir mimpi. Walaupun ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengemukakan dua pandangan berkaitan ayat tersebut. Satu, sebagaimana yang menjadi kelaziman yang digunakan oleh ulama-ulama mufassirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada Nabi Allah Yusuf ilmu takbir mimpi. Itu satu. Ada juga pandangan lain yang menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ta'wilil ahadis ialah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf supaya kami dapat mewahyukan kepadanya firman-firman kami. Jadi yang dimaksudkan di sini, Allah akan mewahyukan kepada Yusuf ni firman-firmannya. Dengan kata lain, Yusuf diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul. Dan kami akan mengajarkan kepadanya tafsiran dan takwilan bagi wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan ini jugalah sebagaimana berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang menurunkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad. Tapi tak cukup dengan wahyu saja, tak cukup dengan ayat-ayat ataupun nas Al-Quran sahaja, tetapi ayat-ayat ini perlu difahami dengan baik. Jadi siapa yang akan jadi penerang, siapa yang akan jadi penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang turun pada Nabi? Orang yang sama. Quran tu turun pada Nabi, Nabi lah juga yang jadi tukang perjelas, tukang memberikan penjelasan bagi ayat-ayat. Contoh ayat ni turun, Nabi akan tafsirkan ayat ni, bagi tahu dekat sahabat. Nabi akan perjelaskan ayat ni tujuan dia kepada sahabat. Begitu jugalah dengan nabi-nabi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kami akan mewahyukan kepada Yusuf dan memberikan penjelasan kepadanya dari sudut tafsir dan takwilnya. Baik, seterusnya. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah lah yang berkuasa terhadap setiap urusan-urusannya. Allah lah yang berkuasa terhadap setiap urusannya. Baik, di sini ada perbezaan pandangan dan khilaf di kalangan ulama. Pertama ialah tentang pembahasan kalimah ataupun lafaz amrih tu, urusannya. Allah berkuasa ke atas setiap urusannya. Ha yang baris bawah hi itu, domir tu kembali kepada siapa? Jadi pandangan yang pertama menyebut domir hi itu kembali kepada Allah. Pandangan yang kedua menyebut domir itu kembali kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi lagu mana kita nak faham antara kedua-dua domir tersebut macam ni? Pertama kita ambil pandangan pertama, hi itu domir kembali kepada Allah. Jadi ayat dia akan berbunyi wallahu ghalibun ala amrihi, Allah berkuasa terhadap setiap urusannya. Nya tu kembali kepada Allah. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun ataupun tidak ada makhluk pun yang dapat menguasai Allah dalam setiap urusannya. Bahkan Allah sendirilah yang berkuasa ke atas tiap-tiap ataupun segala urusannya, hanya dengan menyebutkan kalimah kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ni menunjukkan keumuman, manakala pandangan yang kedua lebih bersifat kekhususan.
Bila kata dhamir, kata ganti nama tadi kembali kepada Yusuf, dia akan jadi bunyi macam ni. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa. Habis. Okey. Dan Allah berkuasa ke atas urusan Yusuf. Hi itu kembali pada Yusuf. Allah berkuasa ke atas urusan Yusuf. Dia jadi khusus. Urusan yang disebutkan dalam ayat ni seolah-olah urusan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Iaitu apa urusan yang terkait dengan Allah? Allah lah yang menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Allah lah yang memerhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah lah yang mengawasi Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sehingga dia tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Yang dia bergantung, yang dia berharap hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap tipu daya ataupun pengkhianatan yang dilakukan ke atasnya langsung tidak apa? Tidak berjaya merosakkan pendirian Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Kalau kita tengok yang pertama tadi, kita ambil bahawa Allah ni berkuasa atas setiap urusannya. Dan salah satu daripada setiap urusan Allah tu, urusan Nabi Yusuf, sebahagian kecil duduk dalam keumuman urusan Allah hak besar. Cuma hak pandangan pertama tu dia sebut umum. Segala urusan yang berkaitan dengan Allah tu semua mutlak di atas kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi hak kita ambil hak kecil, salah satu daripada urusan Allah adanya urusan Nabi Yusuf. Kalau nak ambil pandangan hak kedua, dia khusus. Maksudnya nak cerita dalam ayat ni ialah urusan Allah dengan Nabi Yusuf, tanpa menafikan dan menolak selain daripada khususnya urusan ni Allah juga ada urusan lain yang lebih umum. Tu je. Benda sama, cuma dia lebih umum dan khusus. Dan dalam menanggapi ayat ini, Imam Qurtubi mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa ke atas setiap urusannya. Dia sebut cerita-cerita, dia riwas apa yang pernah berlaku kepada Nabi Allah Yusuf sebelum ni. Contoh banyak dia sebut, panjang. Tapi saya sebutkan beberapa perkara yang dibawa oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Jadi berpaksikan kepada ayat tadi, dia memang memulakan dengan wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah berkuasa terhadap setiap urusannya, sebagaimana pernah suatu ketika dulu pada awalnya bapa kepada Nabi Allah Yusuf, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam, pernah meminta kepada anaknya Yusuf supaya mendiamkan, menyembunyikan tentang mimpinya terhadap saudara-saudara dia. Dulu awal-awal cerita Nabi Yusuf di depan tu, Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpi Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf lihat apa? Ada 11 bintang. 11 bintang, matahari dan bulan tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf cerita pasal mimpi dia kepada bapa dia. Jadi bapa dia pesan, jangan cerita mimpi ni pada orang lain, lebih-lebih lagi pada saudara-saudara kamu. Tetapi atas kehendak Allah jugalah, atas urusan Allah jugalah, sampai Nabi Yusuf sendiri menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudara dia. Padahal kalau kita kira bapa dia pesan dah jangan cerita, tapi atas urusan dan kehendak Allah jadi tercerita juga hal tersebut pada adik-beradik, sehinggakan mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi Allah Yusuf dan melakukan pengkhianatan terhadap beliau. Itu satu.
Yang kedua disebutkan Allah juga berkuasa di atas urusannya, yang mana ketika mereka mengkhianati Nabi Allah Yusuf, mereka pulang kepada bapa mereka pada waktu malam. Di dalam ayat waja'u abahum isya'an yabkun, mereka mendatangi bapa mereka. Quran prediksikan waktu mereka jumpa bapa mereka tu, mereka buat tu siang, tapi malam tu balik. Tapi Allah cerita waja'u abahum isya'an, waktu isya', yang kita nak sebut waktu isya' tu, yabkun, dalam keadaan menangis. Tapi tangisan tu tangisan apa? Real tangisan ke tangisan buaya? Air mata buaya lah, air mata bohong. Seolah-olah bersedih bahawa adik ni kami terleka, kami terlalai, kami tak jaga dia betul-betul sehingga adik kami ni dapat dimakan oleh serigala. Apa bukti adik kamu dimakan oleh serigala? Ni bapa buat balik baju Nabi Yusuf, dan baju tu pula ada tumpukan darah. Bukti dia ni kena gigit, kena kekah dekat serigala. Tetapi Allah jugalah yang berkuasa atas urusannya, sehingga kan Nabi Yaqub tidak tertipu dengan air mata buaya dan pembohongan mereka. Mereka buat tu berhati-hati dah, tetapi kesilapan hak paling besar ialah baju tu elok saja ada darah tapi tak ada kesan koyakan. Dah kata serigala makan, mestilah baju tu akan terkoyak. Ni baju tu elok, darah saja ada. Darah tu pun tipu, darah tu pun palsu. Secara logika dan rasional, seolah-olah betapa cerdiknya serigala hak makan Yusuf tu. Bila dia tangkap Nabi Yusuf, dia tanggal dulu baju Nabi Yusuf. Seolah lagu tu lah. Dia ni jenis serigala pesen lain, serigala educated punya. Dia tanggal baju Nabi Yusuf, baru dia tekan Nabi Yusuf. Jadi pula dah tekan Nabi Yusuf di sini, bagaimana darah boleh ada di baju? Ni kata educated ni. Jadi siap makan? Ya lah. Jadi tak koyak lah. Contoh ni lawak, tapi nak habatnya seolah lagu tu. Jadi pembohongan besar. Jadi Allah jugalah yang berkuasa atas urusan dia sampai pembohongan tu jelas di mata Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sehingga kan ada dalam ayat disebutkan, janganlah kamu memandang baik perkara buruk yang dilakukan oleh kamu. Sesungguhnya kesabaran yang baik adalah kesabaran aku terhadap Allah, terhadap apa yang menimpa diri aku. Dan Allah juga berkuasa terhadap urusannya. Apa dia? Sehingga kan niat mereka tu nak menjauhkan Yusuf daripada bapa mereka, nak menghilangkan ingatan bapa mereka terhadap Yusuf. Tetapi yang terjadi sebaliknya, walaupun Yusuf benar-benar dah tiada pada depan bapa mereka, penglihatan bapa mereka bukanlah menghilangkan ingatan bapa mereka terhadap Yusuf. Alang-alang anak aku dah makan serigala, dah jauh tak tahu ke mana, aku pun tak berapa nak ingat. Tetapi kuasa Allah juga yang menjadikan selepas peristiwa itu, bukan kata dia hilang ingatan atau tak mau lupakan Yusuf, tetapi makin teringat, tetapi makin rindu kepada Yusuf. Tak berjaya juga rancangan kita. Rancangan kita nak jauhkan Yusuf dengan bapa, lepas tu hilang ingatan bapa terhadap Yusuf. Tapi dengan hilang tu makin kuat Nabi Yaqub teringat kat Nabi Yusuf. Dan Allah juga berkuasa terhadap setiap urusan dia, iaitu menjadikan mereka, niat mereka pada awalnya setelah buat perbuatan tersebut, mereka nak kembali bertaubat. Tu hebat mereka. Sebelum lagi mereka buat terhadap Yusuf tu, mereka rancang kita akan buat macam ni, kita akan buat macam ni. Tapi lepas kita buat tu, kita akan kembali bertaubat. Mereka dah ada niat nak bertaubat, tetapi apa yang jadi, Allah telah melupakan taubat mereka dan mereka terus menerus melakukan dosa sehingga tempoh yang cukup lama, 70 tahun. Dan Allah jugalah yang berkuasa menjadikan ataupun memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf, sehingga mengangkat Yusuf sebagai seorang pemerintah ataupun menteri perbendaharaan Mesir, sehingga akhirnya mereka sendiri pun datang menemui Yusuf dalam keadaan bersujud kepada Yusuf dan mengakui
kesalahan-kesalahan serta kesilapan mereka. Hak datang tu siapa? Bapak dia sekali, mak depa sekali, kemudian adik-beradik dia. Yang inilah terbukti mimpi Nabi Allah Yusuf dulu, bahawa 11 bintang tu merujuk kepada saudara dia. Bulan dan matahari itu adalah kedua-dua ibu bapa dia. Nah, ni nak cakap berkaitan dengan wallahu ghalibun ala amrih. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tetapi sebahagian besar ataupun kebanyakan besar daripada manusia tidak mengetahui hakikat tersebut. Baik, di sini adanya 3 pandangan ulama berkaitan tentang penafsirannya. Pertama, kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat tersebut adalah merujuk kepada mengetahui dan melihat perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Yang dimaksudkan dalam ayat ni, mengikut pandangan pertama, tak ada siapa di kalangan manusia yang tahu perkara-perkara gaib, apatah lagi melihat perkara-perkara gaib, kecuali yang sesuai dan diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah tak izin, memang secara umum manusia tu tak akan tahu perkara gaib dan tak akan dapat melihat perkara gaib. Jadi kalimah yang digunakan di sini ialah aksara, kebanyakan. Kebanyakan di sini bermaksud kesemuanya. Maknanya semua manusia tak boleh tahu perkara gaib, tak boleh tengok perkara gaib, dengan dalam klosa kita sebut kecuali yang bersesuaian dan diizinkan oleh Allah. Manakala pandangan yang kedua ialah dikatakan sebahagian manusia tidak mengetahui, sebahagian besar. Tetapi ada juga jenis manusia, aliran ni berpandangan hak jenis pesen dia dah. Pesen dia dah, sikap dia dah suka nak mencari-cari ataupun mengetahui tentang perkara gaib dan nak tengok perkara gaib. Secara umum kita boleh faham bahawa manusia hak ramai-ramai ni, ada sebilangan, ada sebahagian tu, walaupun perkara gaib ni tak boleh tahu, dia suka nak cari perkara-perkara gaib, nak tahu pasal perkara gaib, kalau boleh nak tengok sebahagian perkara gaib. Tetapi disebutkan ada sebahagian kecil ini diberikan keizinan oleh Allah. Kita tak nafi benda tu. Ada orang tu boleh tahu perkara gaib, sebahagian diperlihatkan oleh Allah sesuai dengan izinnya perkara gaib, tapi hak tu minoriti. Tapi dia sebut ayat ni kebanyakan tidak mengetahui. Hak ramai-ramai, hak umum biasa tu tak tahu. Tu pandangan yang kedua. Manakala pandangan yang ketiga ialah kebanyakan daripada manusia memang tidak mengetahui yang gaib itu merujuk kepada 2, iaitu satu, pandangan ketiga sebut golongan-golongan musyrik yang dikatakan tidak mengetahui hakikat yang sebenar, dan yang kedua ialah orang-orang ataupun golongan yang tidak mempercayai takdir Allah. Satu, golongan musyrik, yang kedua golongan yang tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ayat. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan walaupun kita baca cuma satu ayat, ayat ni agak panjang, dapat memberikan sedikit kefahaman dan penjelasan kepada kita berkaitan dengan ayat yang kita baca dan tafsirkan, sebagaimana sumber-sumber yang disebutkan tadi, terutamanya daripada tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kefahaman, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita, terutama berkaitan dengan ayat-ayatnya iaitu Al-Quran, dan juga kefahaman yang sahih dan benar berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang selalu terdedah dengan kesilapan dan kekurangan, tak ada orang lain, itulah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر